Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bi khair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ini kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan Islam di Malaysia. So, setiap malam insya-Allah kita akan sharing mengenai apa-apa isu-isu di mahkamah syariah ataupun isu-isu syariah supaya menjadi guideline kepada semua umat Islam, khasnya kepada isteri-isteri dan wanita maupun suami, untuk mengetahui lebih detail terhadap hak-hak yang ada di mahkamah syariah. So, sebelum tu kita berkenalan dulu dengan kita punya followers ataupun viewer. So, kita test dulu kita Uncle punya suara ni clear ke tidak kan. Okay, kita ada si Azu join kita punya live. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Kita ada Kizura, kita ada Nor Susilawati, thank you. Kita ada Aditya Fernanda join our live pada malam ni. So, boleh tolong komen Uncle punya suara clear ataupun tidak. Okay. Okay, kita ada Perpot. Waalaikumsalam. Semua jelas. Thank you. Dari mana tu Perpot 86? So, mana-mana yang sudah ada di wall, boleh komen Uncle punya suara dari negeri mana. Sebelum kita start, semalam kita cerita pasal harta pusaka. Macam mana ahli waris yang layak untuk membuat tuntutan harta. Kita bagi beberapa situasi. Anak tapi bapa mamanya tiada sijil nikah. Anak tidak sah taraf. Ada anak yang sah taraf, anak berbinkan bapa, tapi actually dia tidak sah taraf. Sebab, yalah, anak tidak sah taraf ni maksudnya ibu dia waktu tu mengandungkan dia, barulah bernikah dengan bapanya. So, itu situasi yang kita perlu faham, okay? Alright, Waalaikumsalam, jelas. Alhamdulillah, suara clear. Dari JB, saya dari Kuala Lumpur hadir. Thank you, Miss Perpot. Okay. Jadi, kita tunggu lagi beberapa negeri untuk komen kita punya suara clear ke, line clear ke, supaya kita tidak miss lah kan. Sementara tunggu kita punya geng-geng followers untuk sama-sama join. Dan yang sudah join pun mungkin boleh sediakan soalan untuk kita jawab supaya menjadi kita punya rujukan lah. Setiap persoalan yang diberikan, insyaAllah Uncle akan jawab mengikut persepsi undang-undang syariah. Okay? So, kalau boleh jangan tanya hukum, tanyalah persoalan undang-undang supaya kita boleh tahu apakah tindakan ataupun kesan dalam tuntutan di mahkamah. Apakah hak-hak? Yang itu better ditanya. Sebab seperti biasa kalau kita selalu dengar, yang selalu jadi mangsa ni isteri yang mualaf, isteri yang pemegang pasport, isteri yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang hanya suri rumah, selalu ditakut-takutkan oleh suami. So, benda-benda inilah yang kita perlu clear. So, kita tidak perlu takut terhadap ugutan. Okay? Macam baru-baru ni Uncle jumpa beberapa orang awam lah. Dia mau tuntut nafkah anak. Tapi bila Uncle tanya, kamu mau tuntut berapa? Inilah Uncle, berapa mau tuntut? Dia nak tahu berapa mau tuntut. Ini yang selalu menjadi isu orang awam apabila memfailkan kes ke mahkamah syariah di dalam tuntutan nafkah anak. Diorang sendiri tidak tahu berapakah nilai mau dituntut. So, benda-benda begini kalau tidak ada ilmu, itu yang menjadi tanda tanya. Jadi, orang awam bila dia file kes tidak ada peguam, dia sembarang. Saya minta 500 lah, ada yang minta 1,000, 2,000, ada yang minta beribu-ribu. Tapi persoalannya bila hakim tanya,
kamu ada pembuktian terhadap permintaan kamu nih. Tidak dapat dibuktikan dengan bil. Ingat, keperluan anak perlu diberi bukti. Contoh berapa belanja makan anak 1 bulan, berapa belanja baju 1 bulan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kan? Segala utility itu tidak dapat dibuktikan. Itu yang selalu jadi tuntut beribu-ribu, karena benar kan baru 200-300. Oke? Alright. Kita tengok dulu persoalan. Oke, saya nak tanya, suami saya ada bagi taklik kat saya. Oke, ini pasal cara taklik nih kali. Sebelum tu Uncle mau baca dulu komen hadir dari Kedah. Oke, thank you Kina dari Kedah. Harap-harap suara Uncle clear. Orang KL pun semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Amin. Oke, Assalamualaikum. Hadir. Penang pun hadir. Thank you. Kita ada Laladi, Miss Meme, cerai taklik, ambil masa lama tak busku. Oke, nanti Uncle jawab. Saya nak tanya, kalau anak angkat parents bercerai, hak dapat pada siapa ya? Oke, anak angkat pun Uncle dapat. Oke, cerai taklik ke cerai fasa, dia punya proceeding case pun sama. Dia boleh jadi cepat, boleh jadi lambat. Oke. Kalau kamu tidak dapat memenuhi keperluan proceeding case, penyampaian saman tidak bersempurna, maka case aku jadi lambat. Oke. Tapi kalau kamu ikut proceeding, case tu laju lah. Oke. Yang tanya Petpot, saya nak tanya, kalau anak angkat parents bercerai, hak dapat pada siapa ya? Parents bercerai, kalau anak angkat yang berdaftar dengan Mahkamah Syariah, dia akan ikut seperti mana anak kandung. Kalau dalam hak penjagaan anak. Untuk hak perwarisan harta memang tidak ada. Tapi dari segi hak jagaan anak, nafkah anak, dia sama seperti anak kandung. Oke? Dia different dengan anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf, dia automatically adalah 100% hak kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Dan efeknya pula, nafkah anak tidak dapat dituntut kepada bapa kandung atau bapa biologi dia. Anak angkat lain, dia sama macam anak kandung. Sebab dia official. Hak penjagaan anak dia depends kepada siapa? Mengikut Undang-Undang Section 82. Sama aja. Dan boleh tuntut nafkah anak sebab dia official pengangkatan anak, kecuali pengangkatan yang tidak rasmi melalui mahkamah. Okey? Kita ada Ami Danish. Okey, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, suami saya ada bagi taklik kat saya. Okey? Apakah soalan taklik dia tu? Belum ada soalan. Okey, kita ada Muhammad Jeffrey Haji Ben. Uncle, kalau talak 3, bolehkah berbalik suka sama suka, Uncle? Jawapannya tidak boleh. Jika mahkamah telah mensabitkan talak 3, maka itu dianggap talak bain kubro. Maksud talak bain kubro ni, dia tidak boleh dirujuk. Okey? Jadi macam mana kalau mau bersama semula? Dia kena melalui proses yang orang dulu-dulu panggil Cina buta. Macam mana Cina buta ni? Isteri, bekas isteri tu kena bernikah dengan suami baru. Iyalah, bernikah mesti suami baru. And then dia kena bersetubuh. Sudah bersetubuh and then diceraikan. Bila diceraikan, barulah suami yang talak 3 tadi, yang bercerai itu, baru boleh nikah balik sama bekas bini dia. Itu yang kena gelar Cina buta. Okay? So untuk directly rujuk kahwin balik tidak boleh. Muhammad Jeffrey Haji Ben, harap faham dan orang cakap jelaslah Uncle punya explanation. Okay, kita teruskan. Saya nak biasa tuntut fasah berapa lama ambil masa? Kalau boleh suami tak bagi kerjasama. Normally proceeding case memang 6 bulan. Kadang-kadang boleh lebih daripada 6 bulan. Kalau ada peguam mungkin boleh cepat lagi.
Saya nak tanya macam mana proses cerai baik di atas talian. Mohon pencerahan Tuan. Apa benih cerai baik ni? Mungkin cerai secara persetujuan. Nah, cerai persetujuan secara dalam talian sekarang ni sudah dibekukan. Walau bagaimanapun, dia boleh membuat permohonan secara rasmi di mahkamah. Tidak semua mahkamah membenarkan, tapi masih boleh dipohon. Okey? Adakah jatuh taklik tu selepas perbuatan yang disebut ketika taklik tu? Yes, betul. Contoh macam inilah. Suaminya bertaklik, dia cakap, okey, kalau kau keluar daripada rumah ini, maka aku ceraikan kau. So means, bila dia cakap secara umum, kamu tentu akan keluar daripada rumah. Jadi bila kamu keluar daripada rumah, maka kamu akan diceraikan. Sebab itulah orang cakap, pasal pulut santan binasa, pasal mulut badan binasa. So mana lelaki suami-suami yang suka cabul mulutnya, bercakap secara umum terhadap cerai, yalah for sure lah kalau cakap keluar daripada rumah. Mana ada isteri yang tak akan keluar daripada rumah? Kita mau pergi kedai pun mesti keluar daripada rumah, kan? Kalau ada kebakaran pun kita mesti keluar daripada rumah. So apabila lafaz taklik cerai dia tu umum, bolehlah berlaku dalam masa terdekat. So akan berlakulah perceraian. Okey? Ada lagi orang cakap, kau tukar saya channel TV ni, kita bercerai. Sekali besok bininya tukar channel TV, habislah bercerai. Sebab dia umum. Okey, kalau dia cakap, kau tukar saya channel pada malam ini, hari bertarikh begini, itu tidak apa. Selalunya memang orang cakap umum sebab marah, kan? So apabila perlakuan lafaz taklik itu dilakukan oleh isteri, maka berlakulah cerai. Dia unlimited, ha? Hari ini kau nak buat, besok kau nak buat, minggu depan kau buat pun tercerai. Okay? So dia punya lafaz taklik ni akan berakhir apabila berlakunya perceraian. Faham, ha? Okey, adakah taklik? Okey, Kina, saya nak tanya, jika ibu tunggal telah berkahwin dengan suami baru, adakah hak penjagaan anak akan hilang? Yes. Seperti mana di dalam undang-undang, seorang ibu boleh hilang hak jagaan apabila telah bernikah dengan lelaki yang tidak mahram terhadap anak-anaknya. Faham, ha? Kebanyakan mama-mama ni dia akan kahwin orang yang bukan saudara kepada bekas suami dia lah. Kecuali lah kalau dia kahwin dengan abang suami dia ke, adik suami dia ke. So yang itu tiada apa-apa. Selain daripada itu, confirm dia boleh hilang. Uncle cakap boleh hilang hak jagaan, bukan confirm hilang. Lain lah, confirm dengan boleh. Okey, sebab kita ada section-section tertentu di dalam undang-undang yang membolehkan seorang ibu tu terus mendapat hak jagaan anak walaupun dia sudah kahwin. Sebab kita ada section lain yang boleh menguatkan. Contohnya dalam section seperti mana anak itu biasa dibesarkan atau dipelihara. Yang itu boleh guna section tu juga. Okey. Saya nak tanya, jika ibu tunggal, okey, yang itu uncle sudah jawab. Pet pot. Apa lagi itu pet pot tadi? Pet pot. Okay. Alhamdulillah, sangat jelas. Okay, pet pot, thank you. Panggil uncle, saya nak panggil tuan. Kita ada Niso ni. Salam, kalau pasangan dari Sabah nak nikah di Kuala Lumpur, ada dokumen perlu dibawa. Yes, kamu kena memohon kebenaran bernikah di luar negeri. So boleh memohon di Jahin. Okay, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Kalau di KK, di MUIS tingkat 10. Alright, seterusnya Putri Rezara, Putri Ezara. Tapi tuan, perceraian saya akan dibuat atas talian pada 14. Sebab tu saya tanya macam mana prosesnya. Okey, kalau sudah dibenarkan perceraian atas talian,
maka kamu akan alert lah terhadap email ataupun WhatsApp daripada pihak mahkamah tentang link Google Meet. Selalunya kalau dalam talian tu kita guna sistem Google Meeting. Okey? So kamu kalau boleh di dalam bilik yang tiada orang lain, berpakaian kemas, okey? Bawalah kamu punya sijil original nikah dengan IC di samping kamu. Okey, faham ah? Dan pastikan juga isteri itu dalam keadaan yang suci, maksudnya tidak haid. Kalau haid, perlu dimaklumkan kepada hakim bahwasanya kamu dalam keadaan haid. So, biasanya dia akan tangguhkan proses lafaz cerai sebab kamu masih dalam haid. Sebab haram untuk melafazkan cerai di dalam keadaan isteri yang masih sedang haid. Okey? Seterusnya, Bang abang saya Wali enggan 25 hari bulan 7 ni saya bicara pasal Wali enggan, doakan saya bang. Amin. Okey. Tak payah risaulah Wali enggan, InsyaAllah okey. Tuan, adakah sah jika cerai ketika pregnant? Sah. Pregnant, tidak pregnant, cerai tetap sah. Walaupun dalam haid pun sah, biarpun haram dalam haid. Pregnant ni, beza dengan orang tidak pregnant bercerai adalah tempoh iddah. Tempoh iddah orang pregnant adalah sampai melahirkan anak. Orang yang tidak pregnant, iddahnya cuma 3 bulan atau 3 kali suci. Itu sahaja bezanya. Okey, pasal sah, tetap sah. Apa ni? Lelaki orang sana, saya orang KL. So, orang Sabah lah yang perlu membuat permohonan kebenaran bernikah di luar negeri. Maksudnya kita mohon kebenaran lah nikah di luar negeri. Thank you Sabarudin Muhammad. Okay, welcome. Wati, Assalamualaikum. Selamat malam tuan. Adakah sah bila suami lafaz cerai melalui telefon? Sah, tapi perlu disahkan di mahkamah syariah melalui tuntutan pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okey, sini uncle mau bagi tahu. Husband, tolong jangan lafaz cerai di luar mahkamah sebab kamu akan didenda oleh pendakwa syariah. Nilai dendanya adalah RM1,000 sebab lafaz cerai luar mahkamah dan RM1,000 lagi disebabkan lambat daftar limpas 7 hari kamu lafaz cerai. So, kalau mahu bercerai, jangan lafaz di luar mahkamah, tapi di dalam mahkamah dengan kebenaran hakim. Okey? Jadi, kalau kamu nak mau kena denda, bercerailah secara betul di mahkamah syariah. Okey? Alright, kita ada Siti Muradah. Waalaikumsalam. Siti Nur Khatijah. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, adakah ini lafaz talak? Kalau kau mau kahwin dengan lelaki yang kuat sembahyang, aku lepaskan kau. Aku ambil kau secara baik, aku hantar. Apa ni? Apa ni? Sepenuh masa, soalan kedua, mana? Aku ambil kau secara baik, aku hantar kau secara baik. Adakah ini lafaz talak? Mohon penjelasan dari tuan. Yes. Actually, memang lafaz talak. Tapi dia kalau. Ada kalau itulah yang kadang-kadang boleh orang cakap mengelirukan. So, mana-mana lafaz yang mengelirukan, uncle nasihatkan supaya kamu membuat satu tuntutan pengesahan lafaz cerai terhadap lafaz yang telah suami kamu ucapkan. So, biarlah mahkamah yang tentukan sama ada lafaz cerai itu sah ataupun tidak. Soalan kedua, ibu saya merupakan suri rumah sepenuh masa. Semasa ibu bapa saya berkahwin, mereka telah membina rumah di atas tanah ibu saya. Bagaimana hak ibu saya sekiranya rumah itu dibina oleh bapa saya? Mohon penjelasan pada tuan. Okey.
Actually, apa-apa suami beli, apa-apa suami miliki dalam tempoh perkahwinan, mama automatically ada hak. Walaupun jadi suri rumah, tidak pernah keluar sesen pun terhadap pembelian, pemilikan harta tersebut. Sebab isteri ni, dia ada special sikit. Dia panggil sumbangan tidak langsung sebagai seorang isteri. Lain dengan suami. Suami, dia tiada sumbangan tidak langsung. Dia ada cuma sumbangan langsung. Orang akan tanya uncle lagi, apa sumbangan langsung ni uncle? Sumbangan langsung adalah sumbangan material, tenaga terhadap pemilikan harta. Contoh, bayar duit lah. Okay? Ataupun tenaga macam mana dia dapat tu harta. Sumbangan tidak langsung ni adalah untuk golongan isteri saja. Sebab dia jadi wife. Kadang-kadang dia jadi mama. Dia jaga suami dia. Kasih orang cakap masakkan laki, jaga rumah, jaga anak, servis di atas katil, apa semua. Jadi, yalah. So, itu dianggap sumbangan tidak langsung sebagai seorang isteri. So, banyak orang tanya uncle, so sumbangan tidak langsung ni uncle, berapa boleh dapat? Paling maksimum 1/3, equal to 33%. Okay? Even dia tidak buat apa-apa. Maksud tidak buat apa-apa ni, tidak bagi duit lah. Okay? Itu paling tinggi. Sebab dia tiada sumbangan langsung. Okay? Faham ah? Puan Siti Khadijah. Tanah tetap dia punya. Sebab tanah mama. Cuma bapa bikin rumah, dia ada hak lagi di dalam harta sepencarian. Itu harta sepencarian. Kalau bapa lagi meninggal, mama ada lagi dapat faraid. Okey, Puan Siti Khadijah. Alright, soalan seterusnya. Okey, ada orang tanya, lafaz melalui telefon sahkah? Memang boleh sah, cuma dia dianggap lafaz kinayah. SMS, email, surat, whatever, bahasa isyarat, so dia adalah sah. Okey. Saya dah start bicara kes pasar. Ada carakah mau cepatkan? Lambat betul. Sudah 8 bulan baru bicara. Lantik peguam. Okey. Mau cepat lantik peguam. Siapa ni? Be with you. Putri Sabrina, Assalamualaikum. Nak tanya, kalau buat tuntutan hadana untuk anak tidak sah taraf, proses berapa lama? Anak tidak sah taraf, buat apa mau buat tuntutan hadana? Itu automatically adalah hak ibu kandung. So, kalau mau cakap berapa lama proses, standard proses mahkamah ni dia memang 6 bulan. Itu standard proses di mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey ya, Putri Sabrina. Kita ada Laladi. Waalaikumsalam. Kalau suami cakap sanggup undur diri dari hidup itu belum jatuh talak, macam mana? Talak ke macam mana? Dia cakap sanggup undur diri. Dia bukan cakap mau undur diri. Sanggup sama terus mau undur diri itu adalah perkara yang berbeza. Okey? Okey, Umi Faizi, Waalaikumsalam. Akhirnya dapat juga belanja si uncle. Oh, thank you. Lama sudah limpas-limpas si uncle. Thank you ya Umi Faizi sebab belanja uncle tadi cendol. Okey. Uncle rasa-rasa berterima kasih. Dah sangka pula followers uncle boleh belanja cendol. Okey, thank you Umi Faizi. So, kalau ada persoalan syariah boleh teruskan. InsyaAllah uncle akan jawab soalan tu. Okey. Ada soalan lagi ni. Tuan, kalau suami cakap talak 3 dalam WhatsApp macam mana? Sama juga. Okey. Mana-mana lafaz talak 3, even dalam WhatsApp pun dia akan disahkan di mahkamah. Okey. So, perlu membuat satu tuntutan pengesahan lafaz cerai di mahkamah syariah.
Oke, Uncle mau tinggal di soalan ini. Tapi lama betul mau habis. Saya sudah lantik peguam, Mbak. Hai? Sudah lantik peguam? Apa yang menyebabkan lambat? Mungkin mahkamah lambat keluar tarikh. Mungkin case proceeding belum lengkap. Selalunya macam itulah. Norazlida baby ya. Betul. Tapi Tuan Hakim tidak cakap pasal hak anak masa jatuh talak. Jatuh talak, cerai punya kes. Hak anak, hadanah punya kes. Cerai-cerai, bidang kuasa mahkamah rendah. Hak jaga anak, bidang kuasa mahkamah tinggi. Hakim yang berbeza. Sebab itulah dia tidak cakap. Faham ah? Jangan keliru Putri Sabrina. Mahkamah ni ada ranking. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Pasal hak jaga anak, dia mahkamah tinggi. Pasal cerai-cerai, dia mahkamah rendah. So, pasal tu masa bercerai, dia tidak ungkit ataupun sentuh pun bab hak jagaan anak. Okey, seterusnya kalau anak lelaki 4 tahun biasanya lepas cerai, anak lelaki 4 tahun jatuh ke ibu ke uncle. Ya, betul. Anak lelaki 7 tahun ke bawah memang selalunya sama mama ataupun anak 9 tahun perempuan ke bawah. Selalunya keutamaan sama si ibu, betul. Sekarang suami masih di laut. Lepas suami balik baru boleh urus. Okey. Lagi satu. Hakim hanya mau 2 saksi lelaki saja. Tidak mahu saksi ibu bapa atau perempuan. Saya tiada kawan lelaki. Begini. Saksi ni siapa pun boleh. Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Cuma dalam undang-undang, saksi yang diperlukan betul-betul adalah 2 orang lelaki atau 1 lelaki 2 perempuan atau 4 perempuan, sebab nisbah 1 lelaki adalah 2 orang perempuan. So bolehlah mana-mana saksi. Ndaklah boleh hakim mau pilih siapa saksi. Mama pun boleh, ibu pun boleh, tiada masalah. Sebab memang kebiasaan ibu bapa lah yang tahu cerita hal rumah tangga. Takkan orang lain boleh tahu, sebab kita satu rumah sama ibu bapa. Oh, macam tu. Terima kasih Tuan, saya sudah faham. Okey. Salam Tuan, mat malam. Selamat malam Puan Dia Nur Farhana Nagafar. Tuan, kalau masalah macam saya ni mau lantik peguam kah? Sebaik-baiknya mana-mana kes yang orang cakap bukan direct to the point, better lantik peguam. Macam mana kes direct to the point? Contoh macam cerai, sama-sama setuju, direct to the point. Dah lantik peguam pun okey. Sebab direct to the point. Ataupun kes apa? Wali hakim, direct to the point. Kenapa mau wali hakim? Bapa sudah meninggal. Saya ni mualaf, direct to the point. Tak lantik peguam pun boleh. Sebab benda tu tak berapa messy, tak berapa susah. Tapi benda yang berlawan perlukan pembuktian teknik yang betul di dalam memberikan hujah. So, lantiklah peguam. Okey, dalam mahkamah cerai boleh tak kita minta hakim bacakan hak jagaan anak untuk sementara fail hadanah selesai? Tidak boleh. Sebab hakim mahkamah rendah tidak ada bidang kuasa terhadap kes mahkamah tinggi. Okey? Siapa nama dia ni? Siti Nurfaziana. Faham ah? Uncle sudah beritahu tadi, kes mahkamah tinggi, mahkamah tinggi, mahkamah rendah, mahkamah rendah. Tapi masalah kami ni suami saya macam mengesyak. Apa beniam? Menyesak ni ke mendesak? Menyesal kan ni? Nyesal cakap talak 3 terlampau marah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi sudah menjadi bubur. Okey? Itulah uncle boleh cakap. Talak 3 jangan bawa main. Doa-doa lah kamu hakim putuskan talak 3 tu talak 1. Sebab kalau macam di Sabah,
kita mempunyai hakim yang berpandangan berbeza terhadap isu lafaz talak 3. Okay? So, berdoalah kamu hakim yang kamu kena tu memang hakim yang talak 3 pergi talak 1. Okay? Alright, ada soalan lagi. Kita ada London Market. Salam uncle, macam kes Samsul, pengarah filem Hang Jebat tu. Kalau dia kena tangkap basah dengan perempuan simpanan, dia tu betul ke dia kena penjara dalam hukum syariah? Dia begini, kalaulah dia ditangkap basah dan disabitkan kesalahan, tidaklah semestinya dia dipenjara. Sebab mahkamah ni jarang memenjarakan orang. Dia kalau gagal membayar denda, barulah dipenjarakan. Kamu rasa Samsul tidak duit kah mau bayar denda? Kan? So, sampai tahap penjara tu agak mustahil lah. Sebab dia yang penjara dan denda ni jarang-jarang berlaku. Okay? Apalagi kaluat. Kaluat tu belum tentu dia disabitkan kesalahan. Okay? Hilda Halim join. Thank you. Bila upacara untuk guna peguam kena dilakukan? Nah upacara macam apa aja. Kamu boleh guna peguam before kamu filekan kes ke mahkamah. That is better. Sebab kamu boleh minta advice. Apakah file yang boleh dituntut di mahkamah. Okay? Kalau kamu sudah pertengahan baru lantik, dia sebenarnya lebih menyusahkan peguam. Sebab dia kena buat pindaan, kena buat permohonan. So kes kamu akan lebih panjang. Jadi kalau mau buka file di mahkamah, lantiklah peguam tu awal-awal. Supaya kerjanya tidak berlapis-lapis. Direct, kan? Okey, ada yang tanya. Moy Syabil. Waalaikumsalam. Kalau isteri tuntut fasah, layak tak untuk tuntut nafkah muta'ah? Terima kasih. Muta'ah, yes. Kalaulah bukan disebabkan oleh fasah tu alasan miskin. Tapi untuk nafkah edah memang susah kalau fasah, okey? Saya tak nak filekan cerai sama ada taklik atau fasah. Suami saya sudah lama tak bagi nafkah. Saya tak nak lah. Jadi kalau begitu kamu file lah benda lain. Kalau cakap suami tidak bagi nafkah, kamu tuntutlah nafkah di mahkamah. Kalau suami tidak bagi nafkah anak, kamu tuntutlah tuntutan nafkah anak di mahkamah. Tidak payah mau bercerai, sikit-sikit bercerai, sikit-sikit bercerai. Bercerai adalah orang cakap pilihan yang terakhir. Okay? Edward Newgate Hiroge. Salam uncle, waalaikumsalam. Bolehkah isteri mohon fasah kalau suami ada penyakit, contohnya HIV? Boleh. Sebab HIV ni satu penyakit yang membolehkan seorang itu menuntut cerai fasah. Dia sama macam kusta punya kategori lah. Okay? Kalau tangkap kaluat dan pasangan itu sudah ada 2 orang anak luar nikah hasil kaluat, boleh penjara ke denda? Ada kemungkinan di penjara, ada kemungkinan di denda. Tapi uncle kurang pasti, dia based on dakwaan di pendakwa syariah. Macam mana hakim putuskan. Sebab dia banyak tu dakwaan dia tu, persetubuhan sehingga melahirkan anak haram. Semua ada tu, macam-macam tu. Uncle mau tanya, fasah berapa kali turun naik? Sebab saya nanti kali ketiga. Banyak kali jugalah. Okay, dia depends on kamu punya status case. Biasanya ndak kurang lah dari 5-6 kali. Okay? Kadang-kadang lebih. Salam, kalau suami jumpa wali, kembalikan isteri adakah jatuh talak? Salam, kalau suami jumpa wali, kembalikan isteri adakah jatuh talak? Kita kena tengok macam mana cara dia kembalikan kepada wali. Kalau dia cakap kau baliklah ke rumah, aku hantar kau balik, aku hantar kau gitu dengan tujuan untuk bercerai, maka tu bercerailah. Saya nak filekan cerai, sayang. Nak tuntut cerai apa? Taklik atau fasah? Suami saya dah
lama tak bagi nafkah. Okey. Pilihan untuk membuat sama ada cerai taklik atau fasah, dia bergantung kepada alasan kamu bercerai. Kalau mau tahu alasan bercerai taklik, kamu lihatlah sijil nikah kamu, tengok taklik suami. Kalau ada 3 perkara tersebut, maka pilihlah cerai taklik. Kalau ada perkara di dalam section fasah 53, section fasah ni, pilihlah fasah. Dia nih sebenarnya bercerai taklik ke fasah nih, dia based on alasan kenapa mau bercerai. Okey? Soalan seterusnya, sama-sama London Market, sebab Uncle sudah explain. Wartawan yang tulis tu rasa pelik, terima kasih. Ya, betul. Wartawan ni kadang-kadang dia tersilap tulis, okey? Bekas suami tak nak bayar nafkah. Saya pun berbaik hati sampai sekarang belum tuntut apa-apa. Hanya buat lafaz cerai saja. Okey. Tuntut di mahkamah. Sebab kena ingat, tanggungjawab memberi nafkah kepada anak ni adalah bapaknya. Walaupun kamu sudah kahwin 5-6 kali. Okey. Selagi mana anak tu di bawah umur 18 tahun, tanggungjawab membelanjakan anak tersebut, menafkahi anak tersebut adalah bapa kandungnya. Okey, bukan bapa biologi ya. So bapa biologi nak payah kamu tegeh-hegeh mau tuntut nafkah anak. Tahu sudah bin Abdullah binti Abdullah, memang tidak layak tuntut nafkah anak. Kalau tuntut nafkah anak dah layak, jangan mimpi lah mau dapat harta bapaknya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, setakat ni alhamdulillah tiada soalan lagi kan? Okey, ada lagi. Tapi suami tidak berjumpa isteri untuk menceraikan isteri, cuma jumpa wali untuk bercerai. Untuk bercerai, tapi belum lagi lafaz cerai. Okeylah. Kalau suami failkan nusyus, adakah layak isteri tuntut anak, nafkah anak, harta pencarian, mutaah? Semua boleh kecuali nafkah isteri. Tunggakan nafkah isteri pun dia lihat sampai mana kamu kena declare nusyus. Okey? Dia ni kamu boleh tuntut walaupun kamu nusyus, declare nusyus, takat apply nusyus, belum ada perintah nusyus, tak payah risaulah. Okey? Sebenarnya orang yang suami menuntut nusyus ni terhadap isteri, dia sudah silap proceeding. Sepatutnya sebelum tuntut nusyus, dia kena tuntut isteri kembali taat dulu, barulah nusyus. Kalau directly nusyus ni selalunya susah untuk tembus. Okey? Proses cerai, kalau suami sering ugut, bolehkah kita simpan bukti untuk bawa ke mahkamah? Boleh, dengan laporan polis tu. Sebab dia selalu ugut kamu. Suami tak mampu tanggung anak bini tapi mau sangat berpoligami sebab sudah ada anak luar nikah sama perempuan tu, adakah mahkamah akan benarkan poligami? Confirm lah tidak. Kamu pula kena pintar. Sudah kamu tahu laki kamu tidak mampu mau berpoligami lagi, mohon. Kamu awal-awal lah buat tuntutan nafkah anak, nafkah isteri. Okey? Tuan, kalau macam kes saya ni, yang suami talak 3 ni ambil peguam, okey, boleh, tidak masalah. Kita tengok dulu background kau ambil kes talak 3 kamu tu macam mana. Okey? Alright. Apa lagi? Bekas suami buat tuntutan harta pencarian untuk tanah lot reserve kampung. Adakah bekas isteri harus keluar dari tanah lot tersebut? Tak payah. Kita selagi mahkamah belum pastikan dan keluar perintah, jangan keluar. Cakap sama dia, saya keluar bila mahkamah perintahkan. Okey? Siti Muradah. Jangan kita keluar dulu selagi mana tidak ada perintah mahkamah. Sebab itu dianggap masih harta sepencarian. So, suami-suami tidak payah menghalau bekas isteri kalau belum ada perintah mahkamah. Walaupun single nama kamu, isteri masih ada hak kalau harta itu dibeli atau diperolehi
dalam tempoh berkahwin. Okey? Itulah hak seorang isteri dan suami. Bolehkah anak perempuan tu nikah wali hakim? Apa ni sebab dia? Sebab alasan tu sebab hubungan dengan keluarga ayah, adik-beradik ayah yang lelaki sangat tak elok. Salam Tuan Uncle, kalau seorang perempuan nak kahwin tapi dia tak nak ayah dia walikan sebab hubungan ayah dan anak tak elok dan mama dan ayah dah bercerai tetapi in bad terms. Okey, macam ini. Macam mana buruk pun bapa kandung kamu, dia tetap menjadi wali. Okey. First, kamu kena minta bapa kandung tu jadi wali. Macam mana pun keadaan dia. Kalau dia enggan, barulah kamu memohon wali hakim dalam kategori wali enggan. So, biarlah hakim yang tentukan sama ada kamu layak untuk wali hakim ataupun tidak. Kamu tidak boleh directly terus mau minta wali hakim, sedangkan bapa kamu masih hidup dan kamu belum lagi mencuba untuk minta dia jadi wali kamu. Okey? So, ikutlah dia punya prosedur. Jangan main cantas ikut suka hati saya. Uncle, sebagai peguam, saya nak tanya. Minggu ni minggu ketiga ke minggu keempat ya? Matailah Uncle. I am Su. Soalan begini pun mau tanya Uncle. Uncle tidak mau jawab. Uncle cuma mau jawab isu syariah. Sampai minggu keberapa pun mau tanya Uncle. Ndak ngam lah ditanya Uncle begitu punya soalan. Apa beza ya bila minta cerai? Suami tak nak ceraikan, tapi suami suruh filekan fasah. Kenapa ya Tuan? Actually itu trik berdukang sih Uncle rasa. Sebab bercerai tetap bercerai lah. Sebenarnya perceraian persetujuan lebih baik daripada fasah, taklik dan cerai lain. Sebab fasah, taklik ni dia ada isu tau, ada dakwaan. Cerai persetujuan tiada isu, dia cuma ada isu tidak sepahaman saja. So kalau suami tu mau buka pekung di dada, silakanlah kamu dulur sajalah. Begitulah, laki tidak pernah bayar nafkah, laki selalu memaki ke apa. Kalau betul lah, yang cerita betul lah. Apa beza ya bila minta... Okey, yang itu Uncle sudah jawab. Apa beza? Kalau anak first tidak sah taraf, anak kedua sah taraf, kita perlu filekan hadanah anak kedua saja ke Uncle? Yes, betul. Salam Uncle, suami boleh menuntut harta pencerian tak dekat bekas isteri? Boleh, jika suami ada sumbangan. Kalau dia tidak ada sumbangan, dia tuntut, memang boleh tuntut, tapi tidak akan dapat lah. Faham ah? Nanti Uncle bagi faham lagi. Ada isu Uncle, giliran ambil anak. Dikatanya minggu keempat bukan minggu ketiga. Kesalah. Oh, ada isu pasal minggu. Dia begini bah. Dalam sebulan ni, kadang-kadang ada 4 minggu, ada yang 5 minggu. Kamu ikut sajalah kalender. Ndak kan kalender tu bohong. Kan? Satu, kalaulah kalender tu minggu pertama, kira lah ikut apa ni ya, kalender. Tengok kalender lah. Kan, tengok barisan dia tu. Minggu pertama, kedua, ketiga. Okey. Sumbangan macam mana Uncle untuk suami menuntut harta pencarian? Okey, macam ini. Kamu ada satu rumah. Rumah ni, oleh kerana lelaki ni tiada kerja tetap, dia tiada pun apa-apa yang melabur dalam pembelian rumah tu. Deposit tiada, bulan-bulan pun tiada. So, kalau keadaan macam begitu, setakat kamu tumpang sia rumah tu, okey, tiada kamu buat bayaran, husband ya, kita cerita husband mau tuntut sama isteri lah. So, jangan mimpi lah kamu tuntut di mahkamah kamu dapat. Sebab kamu gagal membuktikan sumbangan langsung kamu dalam memperolehi rumah tersebut. Macam mana sumbangan langsung? Mungkin kamu ada tolong bayar bulan-bulan. Mungkin kamu ada tolong renovate tu rumah. Mungkin kamu ada share deposit. Yang itu sumbangan lah. Faham kan? Alright? Uncle, kalau bapa tak pernah jaga anak dari kecil, bila cerai suami nak tuntut anak, boleh ke? Boleh. Boleh tuntut tu boleh. Mau dapat tu yang susah. Di mahkamah ni, apa tuntutan pun boleh.
Cuma beza dia, adakah tuntutan itu diterima atau tidak? Selalunya tidak lah. Sudah kita dapat buktikan dia jaga pun tidak pernah, kan? Tukar pampers pun tidak pandai, susu pun tidak tahu mau buat, kan? Tidak tahu mau berapa cedok. So jangan mimpi lah, boleh dapat, oke? Kecuali lah dia ni lebih baik menjaga anak daripada si mama. Boleh lah dia dapat, confirm lah, kan? Tapi isteri tak bekerja. Dia bukan pasal isteri bekerja dan bekerja ni. Ini cerita apa ni? Harta ni. Uncle, kalau bapa tak pernah jaga anak dah. Okey. Dia begini. Kita tak kisahlah isteri ini ada kerja atau tiada kerja. Dia tetap boleh dapat hak jaga anak. Sebab isu membelanjakan anak adalah tanggungjawab bapa, bukan si mama. So mama yang suri rumah tidak kerja pun dia masih boleh dapat hak jagaan anak. Okey. Yang tanya ni siapa ni? Si Heriwani. Okey Heriwani, harap faham ah. Kalau suami ada buat sumbangan, kena ada bukti ke uncle untuk buat tuntutan harta pencarian. Yes. Perlu ada bukti. Kita mana boleh pakai air liur di mahkamah. Mesti ada pembuktian, okey? Tapi isteri tak bekerja. Sudah uncle jawab apa? Uncle, macam mana ni? Suami tidak pernah balik dah selama setahun lebih. Dan macam mana nak minta cerai? Oh, senang dia minta cerai. Lantiklah peguam, okey? Alright. Sebab alasan tu sebab hubungan baik lelaki kedua adik-beradik. Okey, yang itu pun uncle sudah jawab. Salawal Hakim. Ada lagi soalan, uncle macam mana ni suami tidak pernah balik? Okey, yang itu pun uncle sudah jawab. Suami yang tak pernah balik mau buat tuntutan cerai, bagus, lantik peguam biar kamu boleh buat tuntutan fasah ataupun taklid. Okey. So alhamdulillah masa pun sudah di penghujung. Thank you sebab join uncle punya live pada malam ni untuk kita sharing ilmu undang-undang syariah kita, supaya anda lah orang cakap keliru atau tersesat. Salam tuan, macam mana mau tuntut nafkah anaknya? Sudah hampir 3 tahun suami tidak pernah bagi nafkah. Caranya tuntutlah di mahkamah syariah. Selalunya peguam, berapa kos untuk bercerai tuan? Boleh tanya peguam yang kamu lantik. Uncle, kalau suami cerai luar mahkamah, denda belum keluar, surat cerai dah dapat, dia boleh kahwin lagi. Kalau sudah bercerai, habis edah, memang boleh kahwin lagi, tidak masalah. Tuan, selain TikTok, tuan ada buat live di mana? Mitsok tak? Sebab kakak saya tiada TikTok. Uncle live di FB, TikTok dan Insta kali. Ada 3 tempat. Insta, TikTok, FB. Okey? So, boleh pilih lah mana-mana. Tuan, okey, yang itu uncle terjawab. Okey. So, alhamdulillah, kita jumpa lagi esok. Mungkin dalam jam 9 juga uncle punya, ataupun 8 lebih lah, sikit-sikit kan. Mau dekat jam 9, uncle akan mula live. So, kamu get ready untuk bagi soalan-soalan isu-isu syariah. Okey. Supaya hendaklah orang cakap kita tersesat dengan informasi ataupun media sosial yang mengelirukan. Macam yang tadi itulah cakap, mengelirukan mengenai cerita artis punya kes syariah lah, bla 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 kan. So be careful, jangan terlalu percaya terhadap sumber yang tidak sahih. Okay. So jangan suka share-share benda yang tidak pasti. Okay. Tanyalah kepada yang beramal, tanyalah kepada yang arif terhadap perkara tersebut. Okey. So kita jumpa, apa lagi yang tanya ni ya? Macam mana nak buat rayuan kurangkan denda cerai luar mahkamah nanti suami tak bagi nafkah anak? Actually mau kurangkan denda tu minta sama hakim saja, merayulah kan. Okey. Itu saya cara dia. So okey. Thank you for join uncle punya. Kita jumpa lagi pada malam esok. So uncle akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.